Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar? Bersama lagi dengan Cikgu Ernie. Jom masuk kelas Pendidikan Seni Visual KES SMPK tingkatan 5. Jom belajar bersama Cikgu Ernie. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan pelajari tentang modul 5, reka bentuk. Standard kandungan 5.1, reka bentuk persekitaran. Standard pembelajaran, murid boleh 5.1.1 menyatakan maksud reka bentuk landscape. 5.1.2 menerangkan fungsi reka bentuk landscape. Untuk objektif pembelajaran, di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, Cikgu amat berharap murid dapat: pertama, menyatakan definisi landscape dan reka bentuk landscape. Kedua, menyebut 3 aspek bagi fungsi reka bentuk landscape. Dan yang ketiga, menerangkan sekurang-kurangnya 2 fungsi reka bentuk landscape bagi setiap aspek. Baiklah, kita akan lihat dulu apakah definisi landscape. Landscape ialah hiasan reka letak di luar rumah atau bangunan sama ada secara semula jadi seperti tumbuhan, bukit, gunung ganang dan tasik, atau buatan manusia seperti pergola, bangunan dan gazebo. Definisi reka bentuk landscape pula ialah seni membentuk dan menyusun elemen-elemen landscape seperti tumbuh-tumbuhan, struktur, air dan batu-batan yang terdapat pada suatu kawasan luaran serta memperkayakan ruang-ruang tersebut dengan menyusun unsur-unsur seni melalui proses dan prinsip-prinsip reka bentuk. Baiklah murid-murid, kita akan lihat pula apakah fungsi reka bentuk landscape. Kita akan lihat dari 3 aspek. Yang pertama, estetik. Dari segi estetik, fungsi reka bentuk landscape ni adalah mencantikkan pemandangan, membentuk ruang yang lebih cantik dan menarik, melembutkan persekitaran dan pemandangan pada bangunan atau ruang, mengelakkan kebosanan, mengekalkan kehijauan. Landscape di kawasan ruang rega atau courtyard mewujudkan kesan keseimbangan antara struktur bangunan dan kawasan lapang serta melembutkan pemandangan bangunan. Baiklah, ini adalah contoh fungsi landscape, fungsi reka bentuk landscape dari aspek estetik. Penstrukturan ruang dengan penyusunan secara seimbang antara alam dan manusia membentuk ruang lebih menarik. Sumbernya daripada Baharudin Razak. Seterusnya, fungsi yang seterusnya dari aspek ekonomi. Yang pertama, memberi kesan kepada pengudaraan, penambahan oksigen kepada alam dan manusia serta membentuk gaya hidup sihat. Memberi faedah kepada rakyat dan negara dari segi rekreasi, kesihatan, pendidikan dan pelancongan. Ketiga, sumber pendapatan kepada para ataupun pereka landscape. Yang keempat, sumber ilham kepada pengkarya seni. Contoh dari aspek ekonomi, ini dia. Landscape sekitaran yang dengan pembinaan jeti yang panjang menambahkan keindahan pantai Pulau Perhentian, Besut Terengganu dan menjadi daya tarikan pelancong. Yang ini pula, seni bina berasaskan Lego merupakan satu keunikan pada keseluruhan reka bentuk landscape yang berstruktur. Contoh ketiga, tengok keindahan Putrajaya sebagai pusat pentadbiran kerajaan persekutuan yang terancang dan sistematik dapat menarik perhatian pengunjung. Kita tengok aspek yang ketiga iaitu aspek fizikal. Ianya berfungsi sebagai mengawal suhu persekitaran, mengawal pencemaran udara, mengurangkan masalah hakisan tanah, menyerap bunyi bising,
mengimbangi ekologi kehidupan flora dan fauna. Dan ini adalah contoh-contohnya. Okey. Pembentukan konso pada kawasan lereng bukit dan tanah tinggi membantu mengurangkan masalah hakisan tanah. Dan seterusnya, pelbagai spesies tumbuhan mengimbangi ekologi kehidupan flora dan fauna. Okey, itu adalah fungsi daripada tiga aspek yang telah kita belajar tadi. Okey, seperti biasa kita ada soalan pengukuhan. Ya, apa yang dapat disimpulkan di sini ialah fungsi reka bentuk landscape ni sangat penting, ya, untuk mewujudkan keindahan dalam apabila orang melihat sesuatu landscape. Okay, soalan pengukuhan. Okay, yang pertama, nyatakan definisi landscape dan reka bentuk landscape. Yang kedua, sebutkan 3 aspek bagi fungsi reka bentuk landscape. Dapat? Okay, dan seterusnya, terangkan sekurang-kurangnya 2 fungsi reka bentuk landscape bagi setiap aspek. Tadi ada 3 aspek kan? Setiap aspek tu terangkan 2 fungsi. Okey, sebutkan jawapan kamu kepada guru mata pelajaran kamu. Okay, terima kasih daripada Cikgu Annie. Jangan lupa kamu siapkan tugasan dan serahkan kepada guru-guru mata pelajaran kamu. Okey. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Selamat sejahtera. Bye.